Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pengerusi yang saya kasihi, yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Qasim, juga Datin Seri yang dikasihi Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Rosida, Datuk Dr. Fadlun, Naib Presiden Kanan Perkhidmatan Korporat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Patutnya malam ni kita bersiap untuk i'tikaf di masjid. Dan saya rasa insya-Allah kebanyakan tuan-tuan juga mungkin kebetulan hari ini Jumaat, besok cuti, memberikan ruang untuk kita beriktikaf. Kalau diperlih, dah mula ramai malam ni akan masuk ke masjid sehinggalah tamatnya Ramadan, terutama di Masjid Alwi. Walaupun amalan-amalan 10 yang akhir itu selalu kita sebutkan, tapi saya kira ini adalah satu tazkirah yang mengingatkan kita apa yang kita telah tahu. Kerana di dalam kesibukan kehidupan kita di dunia ini, saya khususnya, juga mungkin tuan-tuan, kita sering terlupa apa sebenarnya yang kita cari di dalam kehidupan ini. Bukan sahaja kita terlupa, kadang-kadang orang-orang yang hebat macam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun terlupa apa sebenarnya di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku itu, terutama apabila membabitkan perebutan tentang hal dunia ini. Saya ingin menyebut mukaddimah ini sebelum saya pergi kepada tajuk utama kita ini. Saya ingin menukilkan satu kisah yang penting yang patut kita renung, yang berlaku selepas daripada peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain adalah peperangan yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah, kita tahu setahun dua selepas itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum peperangan Hunain ialah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kita tahu bahawasanya Nabi ini orang Mekah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan orang Madinah tu yang sambut Nabi tu, yang bela Nabi tu, kita namakan sebagai suku golongan Ansar. Orang Ansar ni orang yang terpilih. Nabi sebut, la yuhibbu ansar illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak mencintai Ansar melainkan orang mukmin, tak membenci Ansar melainkan orang munafik. Quran puji mereka. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Orang yang mendahului Madinah itu dan beriman sebelumnya, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, tak ada kepentingan terhadap apa yang mereka berikan, mendahulukan diri mereka melebihi orang yang lain walaupun mereka ada keperluan. Allah puji mereka. Tapi Allah uji mereka di dalam peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain, kita kena bayangkan suasana dia. Selepas daripada Nabi balik
ke Mekah sekian lama, Nabi telah dibuang oleh kaumnya beberapa tahun. Kemudian berlaku peperangan Hunain, suku Hawazin dan Thaqif. Masa tu, bila Mekah, Nabi masuk kota Mekah, penentang-penentang Nabi sebahagian yang tak mati, seperti Abu Sufyan, seperti Suhail bin Amr, yang merupakan orang-orang besar Mekah dulu, yang merencana dan menentang Rasulullah, mereka masuk Islam. Dan mereka menjadi orang-orang baru, saudara-saudara barulah dalam bahasa kita. Ansar telah lama bersama dengan Nabi, masuk bersama dengan Nabi, tawan kota Mekah. Bila suku Hawazin bersiap nak lawan Nabi di Hunain, Hunain ni tempat dia antara Mekah dengan Taif. Siapa pergi Taif sekarang ni, Taif dibuka. Siapa pergi umrah, dia boleh pergi Taif sekarang. Saudi buat pelancong. Dia akan tengok Hunain. Maka ramai orang yang akan sertai peperangan tu, terutama geng-geng yang baru masuk Islam ni. Abu Sufyan, semua geng-geng ni. Ramai. Sehingga ada orang Islam kata, sebelum ni kita sikit, lah ramai, tak kalah kot. Nabi lantik berapa orang kepala pasukan? Nabi lantik Khalid Al-Walid, Nabi lantik Az-Zubair ibn Awam, Nabi lantik Ali bin Abi Talib. Tapi Hawazin buat persiapan yang baik. Ketika pasukan Islam pergi dengan jumlah yang ramai, dari celahan bukit dan pokok, mereka keluar bertempur dengan pasukan Islam. Terkejut orang-orang yang baru masuk Islam ni dan juga para sahabat. Berselerakkan lari. Dikatakan oleh ahli sejarah, tinggal 10 orang yang tak lari. Nabi, Abu Bakar, Ali dan beberapa orang lagi. Sehingga kena panggil balik, baru patah balik. Allah kata, wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu kagum dengan jumlah kamu yang banyak, dia rasa tidak memberi sedikit manfaat pun kepada kamu, Tuhan kata. Bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Tapi akhirnya yang penting menang. Saya bukan nak cerita Hunain tu, saya nak cerita tentang dunia ni. Bila menang, harta rampasan perang yang banyak. 24,000 ekor unta. 40,000 ekor kambing. 6,000 tawanan wanita. 4,000 auqiah emas, perak. Banyaklah harta yang banyak. Harta rampasan perang dibagikan oleh pemerintah kepada tentera. Sebab tu tuan-tuan baca Quran, ada surah Al-Anfal, surah harta rampasan perang. Nabi SAW ambil harta ni, bagi kepada semua orang-orang Mekah, Quraisy, terutama yang baru masuk Islam. Nabi tak bagi sikit pun pada Ansar. Orang Ansar ni, yang Madinah ni, yang selama ni bersama dengan Nabi, Nabi tak bagi sikit pun. Bila Nabi tak bagi, tuan-tuan tengok, ni padahal dididik oleh Nabi lama. Sebahagian cakap, kata, yalah, laqiya Rasulullah qaumahu, yalah, Nabi kan dah jumpa kaum dia balik. Nabi kan dah jumpa family dia balik. Nabi lupalah kita. Ada yang kata, pedang-pedang kita yang dibasahi darah, orang lain yang dapat habuan. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar, sahabat setia Nabi.
dia dengar kaum dia bercakap tentang hal ini. Ni masih lagi di situ lagi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayy min al-ansar qad wajadu 'alayka fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabt." Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar ni tak puas hati tentang cara Rasulullah uruskan harta rampasan perang ni. Nabi tu sebenarnya dia wajadu alaika fi anfusihim ni, dia bukan benci, dia ada rasa tak syok, ada rasa, orang utara kata mengkelan, ada rasa sangkut perasaan dia. Tapi dia pun cakap belakang lah. Dia pun tak benci Nabi. Macam-macam dia kata, yalah Nabi bagi kat adik-beradik dia lah. Kita kan orang jauh. Qasamta fi qaumika, kau bagi kat kaum kau. Wa ataita ataya 'idhaman fi qabailil Arab, kau bagi banyak kepada kabilah-kabilah Arab. Tapi Ansar sikit pun tak dapat. Nabi tanya Sa'ad, "Aina anta min zalika ya Sa'ad?" Kau sendiri macam mana, Sa'ad? Kau tu sendiri macam mana? Kau sebagai pemimpin Ansar, kau rasa macam mana? Sa'ad jawab kat Nabi, "Wa ma ana illa mru'un min qaumi." Rasulullah, aku tidak lain melainkan seorang daripada kaumku saja. Maksudnya, macam mana orang Ansar rasa, macam itulah aku rasa. Tu Sa'ad bin Ubadah. Tentang harta, tuan-tuan. Nabi kata, ni leader. Nabi kata, Sa'ad, kau kumpulkan di dalam lembah ni orang Ansar saja. Jangan benarkan sesiapa masuk melainkan Ansar. Sa'ad pun himpun semua Ansar yang ada dalam medan yang terlibat medan perang tu, duduk seramai mungkin. Ada muhajirin minta nak masuk, semua nak masuk dengar ceramah Nabi ke. Satu orang pun Nabi tak benarkan. Semua keluar. Setelah mereka semua masuk, saya nak harap tuan-tuan dengar apa Nabi kata ni, untuk ingatan diri saya dan tuan-tuan juga. Semua masuk, Nabi berdiri. Nabi bagi satu khutbah, Nabi bagi alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, Nabi puji Allah. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, ma qalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian orang Ansar, cerita apa yang sampai kepadaku ni? Perasaan tak puas hati kamu yang ada dalam diri kamu. Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang Ansar, alam atikum dhulalan fahadakumullahu bi, wa alatan faaghnakumullahu bi, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Wahai orang Ansar, tidakkah aku datangi kamu dahulu dalam keadaan kamu sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kamu disebabkan kedatanganku? Tidakkah kamu dahulunya miskin dan Allah memberikan kekayaan disebabkan dengan apa kewujudanku? Dan tidakkah kamu dahulunya bermusuh antara satu sama lain, lalu Allah damaikan di antara jantung hati kamu? Mereka jawab,
Allah wa rasulu aman wa afdal. Allah dan Rasulah kurniaan yang terbaik dan pemberian keafdalan yang terbaik. Nabi kata, ajibuni ayyuhal ansar. Jawab aku wahai orang Ansar. Jawab. Orang Ansar kata, bimadha nujibuka ya Rasulullah? Lillahi amnu, lillahi al-manna wal fadl. Dengan apa kami nak jawabmu wahai Rasulullah? Bagi Allah itulah segala anugerah dan kurniaan. Tuan-tuan dengar Nabi kata apa? Fawallahi ya ma'syaral ansar, demi Allah wahai orang Ansar, law syi'tum laqultum wala sadaqtum wala sudiqtum. Jika kamu mau, kamu boleh kata macam ni dan kamu akan benar dan orang pun akan kata kamu benar. Ji'naka mukazzaban fasadaqnaka. Kamu boleh kata kau itu dulu datang dalam keadaan didustakan, kami yang membenarkan kau. Wa makhzulan fanasarnaka. Kau dahulu itu ditewaskan, dikalahkan, dihina, kami yang menolongmu. Wa taridan fa'awainaka. Kau itu dulu datang dalam keadaan terbuang, kami yang beri kau tempat tinggal. Wa'alatan fa'asainak. Kau datang dalam keadaan tidak ada apa-apa, kami yang memberi kepadamu. Kalau kamu mau, kamu boleh kata ke aku macam itu wahai orang Ansar. Tuan-tuan bayang, Nabi sebut benda tu kat dia orang. Orang suka kata, tak, wahai Rasulullah, tak, wahai Rasulullah. Tuan-tuan dengar, saya nak hak ni, apa sambung ucapan Nabi? Ya ma'syaral ansar, awajadtumu alayya fi anfusikum fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Wahai sekalian orang Ansar, kamu tak puas hati kepadaku disebabkan daki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu lebih kuat Islam mereka, sedangkan aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu. Maksudnya aku bagi harta tu sebagai aku nak bagi semangat pada mereka terus sokong Islam. Aku tak bagi pada kamu kerana kamu tak perlukan itu untuk sokong Islam. Awajadtum alayya fi anfusikum fi lu'a'atin minad dunya. Kamu tak puas hati disebabkan daki dunia yang aku berikan kepada satu kaum supaya mereka itu lunak hati mereka. Aku tak beri kepada kamu sebab aku serahkan Islam kamu kepada diri kamu. Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang Ansar, atardawna an yadhhaban nas bisyatin wa ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Tuan-tuan dengar, Nabi kata, wahai sekalian orang Ansar, kamu tak redakah orang semua pulang membawa kambing dan unta? Kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat tinggal kamu. Maksudnya, aku tak akan ikut orang Mekah. Aku akan balik ke Madinah. Aku bagi kat mereka kambing. Aku bagi kepada mereka unta. Tapi aku bagi kepada kamu diriku. Aku akan balik ke Madinah. Atardawna an yadhhaban nas bisha wal ba'ir. Afala tardawna an yadhhaban nas bisha wa ba'ir. Takkah kamu redha orang balik bawa kambing, bawa unta? Wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Kamu balik bawa Rasulullah
ke tempat tinggal kamu. Orang Ansar menangis. Nabi kata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa Muhammad berada di tangannya, lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi, apa yang akan kamu bawa balik nanti ke rumah kamu lebih baik daripada apa yang mereka bawa balik. Kambing dan unta yang aku bagi diriku kepada kamu. Laulal hijratu lakuntum ra'an min ansar, kalau tidaklah kena hijrah, aku salah seorang daripada Ansar. Lau salakan nasu sya'ban wa salakatil ansar sya'ban la salaktu sya'bal ansar. Kalau orang berjalan satu lorong, Ansar berjalan satu lorong yang lain, aku akan berjalan di lorong Ansar, kata Nabi. Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar. Ansar itu adalah pakaian dalam, sedangkan orang ramai hanyalah pakaian luar. Kemudian Nabi kata, Allahumma arham Ansar wa abna'ul ansar wa abna'u abna'il ansar wa abna'u abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah Ansar, anak orang Ansar dan cucu orang Ansar. Sebab tu orang Ansar ini, tuan-tuan dirahmat, saya bukan nak cerita pasal Ansar. Saya nak cerita, selepas daripada itu orang Ansar menangis antara memilih Rasulullah dan memilih harta yang diberikan dari yang peperangan. Walaupun lama mereka duduk dengan Nabi, kadang-kadang terlupa mereka ada Nabi walaupun tak dapat unta. Kita dalam kesibukan harta, jawatan, kedudukan, nama, pangkat, mencari kehidupan, kita sering diberitahu tentang kelebihan Ramadan 10 yang akhir, Lailatul Qadar. Bukan kita tak tahu, tapi kita sering terlupa kerana kita sibuk. Kerana dunia itu sangat mengelirukan mata kita. Mata saya lah, mungkin juga mata tuan-tuan. Hadirin dan hadirat, maka untuk mukaddimah itu saya ingin sebut beberapa perkara tentang malam Lailatul Qadar ataupun 10 yang akhir ini. Yang pertama, Allah ini rahmat kepada kita. Sunnahnya malam ni, iaitu malam 21 masuk i'tikaf. Kita cari ibadat malam ni, yang pertama, dia bukan pada 10 yang akhir saja. Sepanjang tahun patutnya kita tidak ponting tahajud ini. Dan saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan juga. Ramai orang dia ada masalah dalam hidup ni. Dijumpa orang tu bagi cerita, hatta jumpa Tok Syekh ke siapa ke. Manusia boleh dengar cerita, boleh bagi nasihat. Tapi segala, tidak ada ubat yang paling berkesan dalam kehidupan manusia ini lebih daripada tahajud 1/3 yang akhir. Salat, doa, istighfar. Sesiapa yang melaziminya, dia akan melihat keajaiban dalam hidup ini. Tak payahlah tuan-tuan pergi beli buku senjata ajaib ke, petua ajaib ke. Yang ini guaranteed daripada Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar cabaran manusia ialah cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi hadapi. Ubatnya apa? Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam melainkan sedikit. 'Bangun malam.'
Nabi kata hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika tinggal 1/3 malam yang akhir. Nak kira 1/3 malam ni macam mana? Malam masuk pada waktu maghrib, sudah pada waktu subuh. Bila masuk subuh, masuk subuh berakhir malam. Daripada masuk maghrib sampai subuh, bahagi 3. 1/3 yang akhir tempat doa yang mana Allah kata manis sa'il, siapa yang minta fa'utiyahu, siapa yang minta yang aku akan bagi. Man yastaghfiruni, man yas'aluni fa'utiyahu, man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa yang doa padaku, aku nak mustajabkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta padaku, aku nak bagi. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, siapa yang istighfar padaku, aku nak ampun dia. Tuan-tuan, sesiapa yang melazimi qiyamul lail dalam hidup dia akan dapati dunia ini kerdil untuk dia berdiri menghadapinya. Insan yang setiap malam bersendirian dia dengan Tuhan, setiap malam mengadu dia pada Tuhan, setiap malam bercerita nasib dia kepada Allah. Insan ini menghadapi kehidupan. Insan ini yang banyak Quran janjikan dengan ganjaran syurga, kehidupan dan keamanan. Bila mari 10 yang akhir, bukan bererti 10 malam akhir tu je kita semayang malam. Lebih teruk lagi lah kalau ada manusia malam 10 malam akhir dia tengok ku tingkap dulu, macam Lailatul Qadar boleh semayang ni. Itu memang teruk lah. Lailatul Qadar dia bukan seperti itu. Nanti kita akan sebut. Nabi tu bangun malam. Tapi bila dia 10 yang akhir, kata Aisyah, idza dakhala kana an-nabi idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu. Bila masuk 10 yang akhir, dia perkemaskan kainnya. Sebahagian kata dia tak menggauli isterinya kerana sibuk dengan ibadah. Sebahagian kata maksud bersungguh-sungguh dia. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Salat. Maksudnya sepanjang malam salat. Bila kita sebut umpamanya, saya belum masuk lagi Lailatul Qadar, saya nak sebut malam tu dulu. Setiap malam ni bukan malam Lailatul Qadar, setiap malam ni doa mustajab. 1/3 yang akhir doa mustajab. Siapa yang melazimi qiyamul lail dia akan tahu. Tak ada lagi doa qiyamul lail yang tak mustajab. Kita doa sentiasa, bukan satu malam bangun qiyamul lail, malam esok kita tidur. Ajaib. Kalau qiyamul lail lazat, nikmat. Sujud lama. Aqrabu ma yakunul abd min rabbih. Nabi kata wa amma sujud fa aksiru fihi du'a. Adapun sujud, banyakkan padanya doa. Kita kadang-kadang dalam semayang tak doa. Bukan salah, lepas semayang baru kita duk tanya, hang tak doa? Tak apalah, bolehlah juga doa. Tapi dalam semayang, yang Nabi kata, adapun sujud, banyak padanya doa. Banyak padanya doa. Kita tak doa. Malam kita solat, siapa tak ganggu kita? Kita mungkin boleh sujud sampai 15 minit, 20 minit. Hanya doa. Tak mengapa. Tak dikhususkan pun mesti sujud yang akhir. Semua sujud doa. Boleh doa. Hadirin yang dirahmati Allah. Nabi ni, semua malam itu, 10 yang akhir tu, baginda hidupkan. Dengan baca Quran, dengan salat. Sebab tu kita banyak berbicara tentang 8 ke 10 ke. Tapi yang Aisyah kata, fala tas'al
an tulihinna wa husnihin. Solat Nabi itu jangan kamu tanya tentang panjang dan eloknya solat tu. Zaman sekarang mungkin sebahagian tak hafal Quran. Tapi kita ni ada macam-macam. Ada boleh letak Quran di depan, boleh baca. Zakwan yang mengimami Aisyah radhiyallahu anha Aisyah menyatakan dia letak Quran di hadapan kerana dia tak hafal sebahagiannya, ataupun kadang-kadang hafal, kadang-kadang takut terlupa. Kita boleh beli macam-macam, boleh beli naskah. Kita tengok di masjid jatuh imam ada, kita patut ada satu kat rumah. Maka dengan tu satu malam boleh satu juzuk dalam solat. Kalau satu rakaat 5 muka surat, 2 rakaat 10, 4 rakaat 20, satu juzuk kita. Rugi. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang Nabi buat. 10 yang akhir semua sembahyang malam. Kalau 10 yang akhir kita solat malam, of course lah kita akan kena ataupun kita akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan jenis peraduan teka-teka tu. Sebahagian orang, kita mungkin tak ada, sebahagian orang dulu dia anggap Lailatul Qadar tu macam dengan Santa Claus yang datang tu. Oh, dululah, sekarang tak ada lah karut-karut tu. Sebab tu dia pasang pelita. Dia kata cerah malaikat lalu. Dulu, zaman dulu. Sekarang tuan-tuan tak tengok lah. Sekarang ni pasang pelita tu saja nak bagi cantik je. Saya nak kena betulkan, bukan tuan-tuan lah, setengah orang. Dia kata aku duk pulun malam 25. Rupanya dia kata malam 27. Ada orang dia boleh fikir macam tu. Dia seolah-olah dia rugi. Pada setiap malam itu, dengan segala pahalanya, kelebihannya. Cumanya apabila malam Lailatul Qadar, Allah jadikan lipatan kepada pahala itu. Ramai orang malam Lailatul Qadar, dia berfikir supaya doa dia mustajab. Saya bukan nafikan doa mustajab. Tapi malam Lailatul Qadar yang menyebabkan salafus salih mencarinya, kerana mereka ingin supaya amal mereka dilipatkan oleh Allah. Tuan-tuan, kita sibuk, tuan-tuan. Saya baru meninggal ayah saya. Saya sebut banyak, 2-3 dalam tazkirah saya. Untuk diri saya. Hidup ni, tuan-tuan, apapun yang kita berjuang dalam hidup ni, masa kita masih ada, hari ni mungkin orang kenang. Minggu ni orang sebut kejayaan kita. Bulan depan mungkin orang kue lupa. Hatta orang yang jadi Perdana Menteri, jadi orang besar sebuah negara, zaman dia diangkat. Mari Perdana Menteri baru dia dilupa. Ketua jabatan pun sama. Isteri pun sama, suami pun sama. Masa ada tak ada lah nak cari macam bini aku. Mati 4 bulan dia menikah lain. Hari kita mati, ramai orang sebut kita. Minggu depan ada cerita sikit-sikit lagi. Bulan depan kurang. Tahun depan orang tak bercakap lah tentang kita. Kita berjuang keseluruhan hidup ini untuk nama kita. Untuk kata-kata yang orang akan tulis tentang kita. Hatta kalau benar nama kita ditulis dengan tinta emas pun, apa yang kita dapat selepas kematian? Jika kita tidak mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Wa mal hayatud dunya
illa la'ibun walahu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Orang-orang yang jadi menteri, saya sebut di depan menteri Datuk Seri sahabat. Hari ini mungkin orang kenal. Saya pun jadi mufti, mungkin ada orang suka, orang tak suka, orang tak suka sebut. Kemudian manusia lupa, orang lain datang. Tuan-tuan tahu dalam negara ni ada tokoh-tokoh yang membina bangunan-bangunan besar yang menjadi mercu sejarah negara. Sebahagian yang belum mati lagi pun orang dah tak kenal. Tuan-tuan, apabila kita mati, kita tak tanya tentang semua tu. Kita tanya tentang keampunan Allah. Kita tanya tentang berapa banyakkah pahala aku yang ada di sisi Allah supaya aku dapat masuk ke syurga dia. Masa kita terhad, Nabi tahu kita ni sibuk. Allah tahu kita sibuk. Rahmat dia bagi satu malam. Kalau kau ibadat malam ni, aku gandakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya minta maaf orang Putrajaya, bukan nak berpolemik, tapi saya sebut Quran turun pada malam Lailatul, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah, walaupun tuan-tuan dah sambut nuzul Quran pada 17, tak apa, ada salah satu qaul di kalangan sarjana. Tapi Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah salah satu malam pada 10 yang akhir. Tak apalah, saya bukan kata tak boleh cuti, boleh cuti. Bukan kata saya kata 17 tu salah. Tapi kalau tanya sisi Quran tadi, Lailatul Nuzul Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar salah satu daripada 10 malam yang akhir. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan dia sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Khair. Lebih baik apa? Maksudnya kalau tuan-tuan sebut astaghfirullah, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tuan-tuan sebut alhamdulillahi rabbil alamin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bermula bila? Bermula masuknya waktu maghrib. Bukan bermula dengan nampak pokok tumbang apa tak. Bermula masuk waktu maghrib. Artinya, siapa yang tak pernah ponting i'tikaf 10 yang akhir, memang dia memperolehi Lailatul Qadar. Bukan syarat dia kena jenguk kot tingkap nampak, oh dapat dah kat aku. Dah, bukan. Artinya kalau kita semayang 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan pergi Mekah lah, belanja duit semua, pergi umrah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita cari pahala. Sekarang pahala tu dia tak suruh kita pergi, dia mai ke tempat kita. Hatta kalau duduk dalam penjara sekalipun, hatta kalau duduk dalam lubuk penjara negara Israel haram tu pun sekali, Lailatul Qadar. Hatta kalau duduk di Amerika ke di mana ke, Lailatul Qadar tu tak ada. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tuhan ni pengasih. Seakan Allah ni dia buka sebesar-besarnya pintu. Kamu datanglah untuk kamu masuk syurga. Aku bukan nak bubur kamu dalam neraka. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikatu warruh. Fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat dan ruh. Sagi orang kan tanya,
Kalau malaikat turun di Malaysia, Malaysia baru malam, tempat lain belum lagi, macam mana malaikat takkan sentiasa turun? Macam tu juga orang suka duk tanya, bila ada dalam hadis Allah Nabi kata, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia. Dia kata kalau turun, masa bila naik? Tuhan dan kehendak Tuhan tidak terikat dengan hukum fizik, space and time. Allah boleh menentukan segalanya menurut kehendaknya. So kita jangan kalkulatekan dia dengan hukum fizik. Kerana Allah the creator of time and the creator of space. Allah pencipta time dan space. Tapi malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni Rabbi bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka daripada segala urusan kebaikan. Keajaiban tu bukan pada malaikat. Power tu bukan turun malaikat dan ruh tu Jibril, bukan Jibril tu yang power. Tuhan kata bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Allah yang memberikan. Sebab tu kita selalu miss, tuan-tuan. Orang Melayu, bukan orang Melayu ya, klaim dah orang Melayu. Bila dia pergi depan Kaabah, siapa yang duk pergi umrah kan, dia tengok Kaabah, first time dia tengok, dia kagum dengan Kaabah. Lalu dia doa, dia tu perasaan seakan-akan dia keliru, dia minta pada Kaabah seakan-akan. Padahal Kaabah tu tak ada apa, dia batu. Hanya lebihnya kerana Allah melimpahkan kurniaannya dia. Sayyidina Umar pegang Hajarul Aswad. Innaka la tadur wa la tanfa'. Laula ra'aitu Rasulullah qabbalaka la uqabbiluk. Engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Kau tidak kerana aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak menciummu. Bila kita sampai malam Ramadan, bukan Jibril yang berkuasa, Allah yang memustajabkan doa. Sebab tu orang dulu minum air Zam-Zam, mustajab air Zam-Zam. Sebab apabila dia minum air Zam-Zam, dia minta kepada Tuhan air Zam-Zam. Kita bila minum air Zam-Zam, kita harap power air Zam-Zam. Sebab tu sebelum kita nak pergi Mekah, sebelum kita nak melihat tempat-tempat yang diberkati itu, kita kena luruskan akidah. Lailatul Qadar berlaku dengan izin Allah. Maka bila kita angkat tangan berdoa, bukan mengharapkan keajaiban Lailatul Qadar, tapi mengharapkan kurniaan Tuhan yang menurunkan Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah. Sampai bila? Hatta matla'il fajr, sehingga waktu subuh berakhir. Apa yang patut kita buat pada malam 10 yang akhir ni? Maka pada 10 yang akhir ni, saya sembang cerita kat tuan-tuan, mudah-mudahan saya buat dan tuan-tuan buat. Hidupkan malam. Malam ni besok tuan-tuan tak kerja, kita cakap yang praktikal. Tak payah tengok drama, tak payah tengok handphone bagi banyak. Semayang maghrib, mayang buka puasa, jangan berat sangat. Semayang Aisyah, terus kita salat. Tak larat. Solat dah habis berdiri, kita baca Quran.
Setengah orang kata saya Quran tak lancar Ustaz. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Yang lain kita doa Rabbi ghafirli, Allahumma arhamni, Allahumma innaka afun. Ataupun kita doa semua apa yang menjadi hajat kita. Saya nak ingatkan diri saya satu hal sebelum saya nak tutup sesi ni, kau ada soal jawab. Saya nak ingatkan diri saya satu hal, tuan-tuan. Agama tak larang kita doa tentang hal dunia ni. Tuhan bagi dunia ni. Doa kaya, duit banyak, anak cantik, anak baru, macam-macam lah. Tak salah. Tapi hakikat kehidupan kita di akhirat, kita jangan lupa doa tentang akhirat. Ramai orang dapat peluang berdoa, semua dia ingat tentang dunia dia. Dia lupa nak doa, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Kita akan masuk kubur. Kubur menakutkan. Bayangkan orang masuk kubur. Sunyi kubur. Nabi doa kubur, Allah maj'ar qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Tuhan ni sayang kat kita. Datuk Seri, orang dia sihat kuat. Saya tahu dulu dia panjat bukit, jalan jauh. Tapi bila usia meningkat, keadaan pun terhad. Kita semua sama, badan akan sakit. Benda yang boleh kita makan dulu, kita tak apa boleh makan juga, tapi tak apa sedap. Benda yang dulu kita rasa seronok, tak apa seronok. Semalam saya sebut satu tempat. Dulu pantang orang ajak pergi mana, kita nak pergi. Sekarang ni orang ajak pun kita fikir 2-3 kali. Kalau boleh melancong, mungkin kita seronok dulu. Sekarang kalau orang ajak melancong pun not interested anymore. Kita pun tak rasa. Bila usia meningkat, kerana Allah ingin memberitahu kita, kamu bukan duduk di sini, kamu nak berpindah. Kita kalau ada rumah, saya semalam sebut, kalau rumah kita bocor, kemudian atap bocor, air pun tak apa ada, elektrik sendiri terganggu. Orang kata nak kena pindah rumah baru. Tiap hari kita fikir, bila lah nak boleh pindah, lemah nak duduk sini. Bila kita sakit, kita tak berapa sihat, kita ingin pindah kepada satu tempat yang Allah sebut, walakum ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu apa saja yang kamu teringin dalam tu. Walahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Tuhan kata dalam syurga itu apa saja yang mereka nak, di sisi kami lebih daripada itu. Tuan-tuan, di kalangan tuan-tuan ada pegawai bawah ya, tak tinggi, rezeki Allah. Rumah pun tak berapa besar, isteri pun biasa-biasa, anak pun biasa-biasa. Tapi itu semua bukan kerugian dalam kehidupan. Dunia seketika. Apapun boleh berlaku dalam dunia ini, tuan-tuan. Sakit, demam, orang hina. Selagi mana kita berakhir di syurga, maka segala kekurangan dan kecacatan dan penderitaan dunia itu tidak lagi bermakna. La ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. In a'dadtu lisalihin. Aku sediakan untuk orang saleh, hamba-hambaku, apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tak pernah mendengar, dan tak pernah terlintas dalam jantung hati manusia. Segala keindahan yang manusia andaikan, syurga is beyond that. Baca surah Ar-Rahman, bila Allah sifatkan tentang syurga,
Sebab itu kita rindu tentang syurga. Kita rindu tentang syurga. Kita rindu untuk berpindah ke situ. Tuan-tuan dapat jawatan, hatta orang yang dapat jawatan besar, berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lepas 4 tahun dia pun duk rasa boleh pergi lagi ke tak aku ni. Orang yang kerja juga sama, jadi bos dia berapa tahun. Bila pencen, pergi masjid, sama juga dengan orang. Dulu budak kita semua cuma bos. Lepas kita pencen jumpa dia, angkat gitu . Kadang-kadang tak tegur kita pun. Kalau dia simpan dendam kat kita, oh itu menyombong. Dunia. Sebab tu Allah adil. Dia berikan tawaran 10 yang akhir untuk kita hidupkan. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Orang tanya apa amalan? Hadis Nabi cerita macam tu. Nabi salat, Nabi membaca doa, Nabi membaca Quran, Nabi mengajar Aisyah supaya berdoa. Nabi tak ada lah pergi buat nasyid tengah-tengah malam, Nabi tak buat. So kita pun tak payahlah kalau ada orang main nak pergi nasyid di tengah malam, ni bukan amalan dia. Dan amalan-amalan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Perlis, di tempat tuan-tuan berada juga, ada masjid yang memang dia sediakan imam. Pukul 3 pagi dia orang dah tak solat sampai pagi. Bagi yang larat, diikutlah imam tu. Imam baca panjang, satu malam banyak juzuk. Bagi yang mungkin boleh solat sendiri, dia solat sendiri. Bagi yang tak ni, dalam masjid tuan-tuan akan tengok, yang berdoa, dia berdoa. Kesemuanya itu Allah mendengar hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan itu adalah ringkasan apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Dan saya tak pasti, mungkin ada sisi sisi soal jawab, dan kalau ada sisi soal jawab, insya-Allah saya akan jawab soalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.